berdosa. Saya bercakap atas platform sebagai seorang pendakwah, yang mana sifat kita nak semua orang masuk syurga. Kita tak mau semua orang masuk neraka. Kalau tidak, apa beza kita dengan syaitan? Syaitan nak semua orang masuk neraka, kita nak masuk syurga. Betul? Itu yang dakwah Nabi ajak. Sebab tu Nabi ajak kita mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Right, maknanya manusia dalam kegelapan itu perkara biasa, sebab itu memang sifat manusia. Baik, itu satu. So sekarang bila kita cerita macam tu, apa fokus yang kita tengah bincang? Sekarang kita tengah bincang tajuk besar adalah konsep. Okey, so ni konsep. So sekarang ni soalan ni, konsep ni apa hukum dia? Basic dia, konsep apa hukum dia? Hukum, sebab kalau lah saya kata berdosa, kalau kita kata berdosa, konsep hanya ada satu arah saja, maknanya konsep nasyid pun berdosa. Betul? So itu satu perkara yang macam terkeluar. Takkanlah buat nasyid pun berdosa juga. Okay. So maknanya konsep ni dia tetap ada dua cabang juga. Satu dosa, satu pahala. Betul? Alright. So sekarang, sebab kalau kita kata kalau kita menggunakan istilah ni semua orang buat konsep ni apa semua ni, bagi orang semua lalai dan sebagainya, kataan tu agak merisaukan. Kerana bila kita kata macam tu, dalam masa yang sama sekarang ni kita tengah promosikan konsep Raihan, konsep nasyid legenda, konsep, banyak konsep. So sekarang macam mana ni? Adakah mereka juga berdosa? So kita balik kepada basic dia. Apa perkara konsep ni dia macam mana? Okay. First, saya masuk step by step. So satu, konsep dia apa dia? Konsep adalah satu daripada cara government untuk membantu rakan-rakan artis menjadi relevan dalam masyarakat. So bantu artis relevan. Atau sebenarnya boleh tak kalau saya kata macam ni? Sekarang kalau konsep Billie Eilish yang datang tu orang bukan Islam, berdosa atau tidak? Tak. Confirm lah, sebab dia mana terlibat dengan dosa tu. Tidak, betul? Walaupun sebahagian orang akan kata agama lain pun tak menyukai perkara macam tu. So point dia sekarang ni, kita nak bercakap atas platform agama mana ni? So jangan kita campur aduk semua benda. Kalau tidak, kita tak akan dapat solution. That's why kita kena break down ni one by one supaya kita dapat solution dia. Asasnya perkara maksiat, macam tadi tanya kan, saya kata perkara maksiat kita tak setuju, kita tidak selari dengan dia. Yang kedua ni maksiat. Kemudian perkara yang bercanggah dengan agama, yang ni kita totally big no, kita tak setuju. Kita tak mau buat benda ni. Balik kepada perbincangan kita tadi. Sebab bila kita kata macam ni, konsep tadi ada dua, satu dosa, satu pahala. Sebab kalau tidak, konsep nasyid macam mana? Okey, baik. So yang pertama, konsepnya apa? Pertama, untuk government bantu kepada semua artis yang terjelepuk ketika pandemik, menjadikan mereka 2 tahun. Abang kalau umur you 58, 2 tahun umur you dah 60 tahun, nak nyanyi pun susah tau. Tapi still mereka adalah orang yang terduduk dalam kumpulan artis dan selebriti yang perlu ada sumber pendapatan, especially kalau dia lelaki, dia perlu menjana pendapatan untuk keluarganya. Please, saya mengharapkan jangan ada di kalangan kita yang terus menohmah dengan mengatakan buatlah kerja lain. Abang umur 60 ni nak buat kerja apa? Jangan macam tu. Relax, sabar, tenang, gini. Orang akan menohmah dengan mengatakan, bukan menohmah, orang akan membuat statement dengan mengatakan tengok apa yang jadi pada konsert. So waktu sesuatu berlaku pada konsert, itu berlainan daripada penganjuran konsert. Maksudnya bila you buat benda berlaku pada ketika itu, you nak marah semua orang yang buat ketika itu, ada tak siapa-siapa bagi guideline macam mana nak buat benda elok? Itu masalah dia hari ini. Sebab kita sendiri tak tahu apa standard konsep. Kita sendiri tak tahu. Macam ustaz tak pernah pergi konsert. So macam mana you nak tunjuk orang cara betul nak pergi konsert? Boleh faham? Sebab kalau saya cakap ni benda yang salah, orang yang lebih awal salah adalah para wali songo yang buat konsert wayang kulit. Boleh faham? So benda tu semua kita kena ambil kira. Zaman dulu wayang kulit lah konsep dia. Zaman sekarang konsep nyanyi. Boleh faham kan? Itu benda tu semua kena letak. Sebab itu nak bagi pendapat bukan senang kalau kita terus tohmah. Apatah lagi negara Malaysia yang sebenarnya sukakan hiburan. Adakah kita berpegang dengan berhibur itu satu benda yang salah di negara kita? Tak. Negara Malaysia bersetuju bahawa
hukum mendengar muzik adalah harus, dan dia punya hukumnya hanyalah apabila kita yang mendengar muzik tu buat apa. Contoh, you dengar, macam saya dengar grunge, saya dengar black metal, tapi saya tak ambil dada. Adakah saya berdosa ketika mendengar lagu tadi tu? Tak. Saya mendengar lagu heavy metal, tapi saya masih lagi Ustaz Don. Faham tak? So hukum dia adalah pada respon kita selepas kita dengar lagu. Lepas you dengar lagu Yesterday, Beatles, you pergi bunuh diri, itu satu tindakan yang salah. Boleh faham? Okay, so sekarang kita nak ambil tindakan yang awal tadi tu. Ada orang kata sadduz zara'i, itu bahasa Arab. Ini salah satu daripada sistem hukum usul fiqh. Sadduz zara'i maknanya tutup jalan daripada berlaku. Okey, sekarang kalau kita tutup jalan konsep, kita tak boleh berhibur, apa jalan yang kita sedia? Please tolong jangan cakap Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah satu struktur yang lain. Struktur yang kita nak berhibur semata-mata untuk memuji Nabi SAW. Boleh faham tak? Benda tu bukan semua orang align dengan benda tu. Boleh faham? Kita kenallah bagi orang sayang Nabi, betul. Tapi sementara bagi orang sayang Nabi, manusia masih kena hidup. So sekarang ni yang kedua, apa yang ada pada konsert? Konsert adalah untuk membantu ekonomi negara. Dia termasuk dalam tourism. Betul? Dia termasuk dalam tourism. Ni saya nak, kalau boleh tulis yang ni juga. Yang ni yang saya nak cakap ni. Sebab kawan-kawan saya yang mana masuk konsert, dia pula share dengan kita. Apa dia? Contohnya, masa Billie Eilish atau sebagainya buat konsert, okay? Kita kena faham satu benda. K-pop buat konsert. Sekarang kalau mereka buat konsert di negara kita dan dia tak buat konsert di negara-negara jiran, boleh lagi jadi pendatang-pendatang daripada negara jiran yang datang untuk memakmurkan tourism negara kita. Dan mereka bukan agama Islam. So macam mana kita nak tunjuk akhlak kita? Boleh faham? Kita boleh tunjuk pendirian kita. Macam saya bagi tahu pendirian saya, clear kan? Saya bagi tahu pendirian saya tadi. Saya bagi tahu pendirian saya, itu pendirian. Jadi dalam masa yang sama kita kena fikir, okey, sekarang negara kita yang majmuk, you tak bagi kita nak buat konsert. So macam mana kita nak buat sekarang? Bagilah orang main tepi pantai. Hari tu orang main tepi pantai nak pakai bikini apa semua, kita dah marah juga. Okey, sekarang nak buat macam mana? Adakah ustaz setuju? Sekarang ni mereka tu bukan Islam. Mereka bukan Islam, mereka bukan agama Islam. Oh, sekarang saya nak refer kepada orang Islam saja. Baik, kalau you nak refer kepada orang Islam, gunalah lengkok bahasa orang Islam. Cakaplah dengan orang Islam betul-betul. Jangan kita bila orang bukan Islam main hentang kita dan sebagainya, kita pula kita bagi tahu kita tak cakap tentang orang yang bukan agama Islam. You all enjoy konsert, silakan pergi, tak ada masalah. It's your floor, your call, go. Boleh faham? Untuk orang Islam, come here, kita nak bagi guideline. Kalau you nak pergi konsert, apa benda you nak buat. So bagilah guideline satu, dan guideline ni fatwa lah kena buat keluar, Jabatan Agama lah kena buat keluar macam mana nak anjurkan konsert. Seperti mana kita buat guideline untuk rancangan televisyen, betul? Keluarkan guideline. Sebab tu kita, macam saya tadi bila tanya apa pendirian Ustaz, saya still berpendirian maksiat dan benda yang janggal agama, kita berdiri pada benda tu, kita tak mau benda tu berlaku. Cuma guideline sekarang kena ada orang yang authority letakkan kita guideline. Paling minimum pun tak apa. Okey, contoh macam orang seperti mana konsert tak boleh, tengok bola pun tak boleh juga. Habis kalau ustaz-ustaz pergi tengok bola macam mana? Nampak dah, bila saya bercakap benda macam ni, membuatkan masyarakat akan rasa ustaz-ustaz ni bias. Benda yang apa suka semua boleh. Macam wife saya apa, selalu akan cakap macam tu, oh my time you suka semua boleh, my time orang perempuan yang suka semua tak boleh. Kita tak mahu orang berfikiran macam tu. So kita kena explain one by one. Adakah masa kita bercakap itu kita berfikir bahawa konsert ini, sebab kalau dia tak buat konsert dekat Singapura, dia tak buat konsert dekat Indonesia, dia buat dekat Malaysia, confirm orang Singapura, orang Indonesia akan datang ke negara kita, dan itu adalah satu bisnes baik untuk tourism negara kita. Betul tak? Betul? Yes, confirm benda tu betul. So masa sekarang ni kita nak cakap, kita letak tak benda ni sebagai guideline, atau hanya kita tengok ketika konsert tu berlaku sahaja. So kalau kita tengok ketika konsert tu berlaku dan kita memberi pandangan, benda dah jadi. You nak marah, kita nak marah, nak bergaduh, baik sebelum benda jadi. Kalau benda dah jadi, benda dah damage. So sekarang mari kita perbetul. So cara nak perbetul apa dia? Guideline lah. So para asatizah sekarang patut kita berikan satu guideline. Okey, macam mana konsep nasyid you kata boleh, konsep ini boleh. Apa perbezaan dan apa persamaan? Persamaan, dua-dua melalak. Confirm. Dua-dua melalak. Nasyid pun melalak. Istilah melalak kena faham. Jangan kita salah tafsir. Melalak tu peninggikan suara. So dua-dua melalak. Dua-dua menyanyi. Dua-dua mengeluarkan suara.
Habis yang ni memuji Allah, yang ni tidak. Habis kalau sebelum start konsert, orang contohnya macam katalah kita ambil orang yang buat konsert tu dengan adik-adik kita Casablanca. So sebelum start dia baca-baca salawat saya baca tadi. Boleh tak boleh? So kita kena puji benda tu. So kita letakkan, okey, lepas ni siapa yang nak start buat konsert, starting dulu dengan baca salawat satu. Okay, make sure you puji juga Allah. And then you jalankan konsep. Semoga kita puji Allah tadi, Allah ampunan. Ada orang kata tak boleh. Ada hadis Nabi bagi tahu, kalau kita dah tahu kita nak buat maksiat dalam tu, jangan kita mulakan dengan benda-benda yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, betul. So sekarang ni kita tengah letak guide. Bukan kita nak suruh orang buat macam tu. Step by step, one by one. Bukan kita nak mencampur adukkan yang batil dengan yang benar. Boleh faham? Itu guideline. Itu contoh yang saya bagi supaya masyarakat faham apa benda yang kita nak buat. Sebab sekarang masyarakat tak faham. Masyarakat tahu kita baru lepas pandemik, betul. Timbul isu. Oh, hari tu masa pandemik kita tak ada duit. Tiket konsert boleh beli pula. Astaghfirullahalazim. Jangan cakap macam tu dengan manusia. Jangan cakap macam tu dengan manusia. Kita manusia. Jangan cakap benda macam tu. Habis kalau orang kata, oh, hari tu nak beli makanan tak ada, bila orang minta bagi sedekah boleh pula bagi duit. Kita nak cakap macam mana? Betul tak betul? Betul tak betul? Kita merebut apa peluang yang ada untuk memberikan kebebasan dan kebahagiaan pada diri kita, betul? Itu sifat manusia. So itulah juga konsep yang ada. So sekarang kita bagi guideline. Kita tak boleh menutup jalan konsep ni, kita tak boleh tutup. Sebab negara kita negara majmuk dan negara kita meletakkan kelestarian di antara Islam dengan bukan Islam. So mesti kita kena jaga benda tu. Tunjukkan sokongan kita kepada orang-orang yang bukan Islam yang pergi yang makni konsert, pergi naikkan turisme negara kita, berikan kebaikan pada negara kita. Sebab itu you all. Untuk orang Islam dengar sini, kita nak pergi konsert, siapa orang yang kita nak pergi? Okey, kita nak pergi Justin Bieber nak main. You kena tahu, first Justin Bieber tu lelaki, yang perempuan masuk relax, tengok elok-elok, kontrol you punya diri. Kalau you tak boleh kontrol, lepas ni jangan main konsert dah. Zid nampak kita bagi guideline. Sama macam kita pergi supermarket cuma tempat yang tak baik. Betul tak betul? Ada hadis Nabi tentang supermarket. Betul tak betul? Pasar di tempat ni kalau nak masuk kena baca zikir dan sebagainya. Tapi pasal kita masuk sebab kita tahu apa benda yang kita nak beli. Kita nak beli pakaian yang menutup aurat dan sebagainya. Boleh faham? So sekarang saya bukan nak mencampur adukkan antara yang batil dengan yang benar. Tidak. Kita pada asas awal lagi letakkan guideline macam mana anak-anak kita nak pergi. Sekarang ni kita kongsikan dalam IG bagaimana cara menyambut kemerdekaan, bagaimana nak menyambut tahun baru, bagaimana nak menyambut awal Muharram. Tapi kita tak pernah letak macam mana nak hadir konsert. Letak guide. InsyaAllah